Okey, Assalamualaikum murid-murid. Selamat pagi. Okey, hari ni kita sambung belajar lagi. Okey, mengenai bahasa Melayu lah. Okey, selama 2 jam. Okey, kalau boleh, kalau siapa yang tak ada masalah, kita cuba tepat waktu. Maksudnya belajar dalam waktu kelas lah, pukul 10.30 hingga 12.30. Tapi kalau ada hal, kalau ibu bapa ada hal, tak apa. Cikgu dah hantar video. Okey. Kemungkinan mulai hari ni sampai seterusnya, cikgu akan guna video macam ni untuk memudahkan murid-murid, untuk fahamkan lagi murid-murid. Jadi, ibu bapa cuma tengok video ni dan murid-murid boleh nampak apa yang cikgu ajar berbanding yang sebelum ni. Cuma suara je. Tapi kalau macam ni, cikgu rasa lebih mudah. Okey. Jadi murid-murid pun boleh tengok apa yang cikgu cakap, bukan dengar suara cikgu je. Macam tu. Okey, jadi hari ni kita belajar tajuk baru. Okey. Okey, sebelum tu buka buku teks muka surat 51 ni muka surat 51 buku teks. Okey, dan juga buka modul yang cikgu bagi. Cikgu harap tak hilang lah. Kita dah lama tinggal. Buka muka surat 18. Jadi kita punya tajuk hari ni adalah kita cergas. Cergas tu apa? Cergas tu macam sihat lah. Jadi kita masuk tajuk baru hari ni. Okey, jadi tengok muka surat 51 ni. Okey, cuba kita tengok dialog kita cergas. Okey. Kita tengok dialog dia. Dialog kita cergas dalam buku ni. Okey, bagusnya bersenam. Macam cikgu cakap tadilah, kita cergas ni adalah cergas. Cergas tu maksudnya sihat. Bila kita nak sihat, kita kena selalu bersenam. Macam tu. Okey, jadi cuba kita tengok perbualan antara guru dan juga ni mungkin guru PJ lah. Awak ada kan mata pelajaran pendidikan jasmani kan? Contohnya ni guru PJ. Ni murid-murid. Contohnya ni awak. Macam tu. Okay, cuba kita tengok dialog dia. Murid-murid, adakah kamu berpeluh selepas kita bersenam tadi? Lepas tu yang seorang ni dia jawab. Ya, tapi tempat kosong. Agak-agak apa? Agak-agak nak jawab macam mana? Okey, tengok Murid-murid, adakah kamu berpeluh selepas kita bersenam tadi? Lepas tu dia jawab. Okey, kita tengok cikgu cakap. Dengar Okey, ya. Saya berpeluh selepas kita bersenam tadi. Ataupun saya berpeluh selepas saya bersenam tadi. Itu dia punya respon terhadap pertanyaan cikgu PJ tu. Okey. Lepas tu cikgu tu dia tanya lagi. Apa yang kamu rasa? Nak jawab apa? Tengok yang perempuan ni. Contohnya nama dia... siapa yang nama? Contoh nama dia Kesha. Apa yang kamu rasa? Saya rasa lebih cergas, cikgu. Itu dia punya jawapan. Jadi, boleh nampak tak kat sini macam mana kita nak menjawab sesebuah pertanyaan ataupun sebuah dialog. Okey? Dan tengok lagi. Cikgu tu tanya apa? Apakah kebaikan bersenam? Lepas tu yang ini. Contoh nama dia Sumayya. Tempat kosong. Nak jawab apa ni agak-agak? Cikgu ni dia tanya cikgu PJ ni. Apakah kebaikan bersenam? Agak-agak apa kebaikan bersenam? Cuba tengok kat sini. Dia dah ada bagi jawapan. Okey. Mungkin macam ni lah jawapan daripada Sumayya tu. Mungkin macam ni. Kebaikan bersenam ialah seperti badan cergas, otak cerdas dan fikiran tenang. Macam itulah dia punya dialog daripada pertanyaan cikgu ni. Macam tu sahaja. Jadi, kena ingat, kalau boleh, bila ada satu pertanyaan, kena ambil sedikit daripada ayat ni. Contohnya macam yang ni kan. Murid-murid, adakah kamu berpeluh selepas kita bersenam tadi? Murid-murid ambil dari sini. Saya, kamu ni tukar kepada saya. Saya tu diri kita lah. Saya berpeluh selepas saya bersenam tadi. Macam ni kan. Ya, saya berpeluh selepas saya bersenam tadi. Okey, macam ni. Apa yang kamu rasa? Okey, awak kena tukarlah, kamu ni tukar kepada saya. Saya rasa, tengok yang ini. Saya rasa lebih cergas, cikgu. Macam tu. Jadi senang sahaja. Okey, cuba tengok muka surat sebelah. Okey, selain daripada tu, hari ni kita belajar mengenai isi tersurat dengan isi tersirat.
Okey, apa itu isi tersurat dengan isi tersirat? Okey, isi tersurat tu dia ada dua yang ini isi tersirat, ada lagi satu isi tersurat. Okey, isi tersurat adalah isi yang kita boleh nampak dalam ayat. Okey, cikgu bagi contoh. Cuba tengok kat sini, Maisara membina objek. Okey, apa isi tersirat dia? Isi tersurat dia membina objek. Maksudnya kita boleh nampak. Tersurat tu maksudnya boleh nampak. Tak apa, nanti cikgu akan bagi nota untuk kita fahamkan lagi mengenai isi tersurat dengan isi tersirat ni. Cikgu akan bagi nota lagi. Okey, tapi untuk yang hari ni cikgu bagi penerangan dulu, nanti cikgu akan bagi nota. Contoh yang ini, Kavita mewarnakan lukisan. Jadi isi tersurat dia adalah warna lukisan. Mewarnakan lukisan. Macam ini. Jadi isi tersurat selalunya isi yang boleh nampak. Isi tersirat, isi yang kita tak boleh nampak tapi kita boleh cari berdasarkan ayat dan gambar. Okey, cuba kita tengok kat sini. Maisara membina objek. Okey, cikgu cakap tadi dia punya isi tersurat yang kita boleh nampak adalah membina objek. Tapi dia punya isi tersirat kita boleh cari tapi dia tak boleh nampak. Contohnya, okey, tengok kat sini. Bila Maisara membina objek, ada kebaikan dia. Contohnya, bila Maisara membina objek, okey, contohnya buat, orang panggil apa ni nama dia? Lego. Cikgu nak cakap Lego tadi. Bila buat Lego, nak susun bangunan ni, membina objek, contohnya objek tu bangunan, dia kena berfikir. Dia tak boleh je buat sesuka hati. Kalau buat sesuka hati, nanti binaan objek ni ataupun binaan bangunan ni, Lego ni akan runtuh. Jadi, isi tersirat dia, kita tengok kat sini, kebaikan dia. Melatih diri untuk berfikir. Jadi, itulah dia punya isi tersirat. Kalau isi tersurat, kita boleh nampak membina objek. Kalau yang tersirat, kita cari. Bila Maisara bina objek ni, apa isi tersirat dia? Isi tersirat dia, kita tak boleh nampak, tapi kita boleh cari. Berdasarkan ayat dan gambar. Okey, cikgu bagi contoh yang kedua untuk yang ni. Kavita mewarnakan lukisan. Isi tersurat dia, yang macam cikgu cakap tadilah, yang kita boleh nampak. Mewarnakan lukisan, itu yang boleh nampak. Okey, isi tersirat, macam cikgu cakap, dia ada dalam gambar, dia ada dalam ayat, tapi kita tak nampak. Okey, isi tersirat dia selalunya, kita tengok. Kalau Kavita nak mewarnakan sesebuah lukisan, okey, contoh, kalau Kavita tu dia tengah warnakan sebuah rumah, tengok ni, dia macam warnakan rumah. Okey, dia mestilah nak warna rumah tu, pintu warna coklat, dia punya dinding warna oranye, sesuai dengan warna. Kalau dia nak warnakan pokok mestilah warna hijau. Kalau dia nak warnakan langit warna apa? Warna biru. Jadi, tapi itu sebuah fikiran ataupun orang panggil apa? Isi tersirat yang ada dalam untuk mewarnakan lukisan. Jadi, isi tersirat dekat sini, Kavita dapat tahu memilih warna. Macam cikgu cakap tadilah, kalau langit warna biru, kalau pokok warna hijau, kalau pintu selalunya warna coklat sebab pintu dibuat daripada kayu. Jadi, bila Kavita memilih warna macam tu, itu kita kategorikan sebagai isi tersirat yang kita tak boleh nampak tapi kita boleh cari kebaikan dia dalam gambar dan ayat. Tapi isi tersurat kita boleh nampak. Isi tersurat dia senang je, mewarnakan lukisan. Kalau kita tengok gambar ni, Kavita tengah buat apa? Warnakan lukisan. Itulah isi tersurat dia. Tapi isi tersirat, apa yang ada dalam gambar? Kebaikan ke, keburukan ke? Macam tu yang kita tak boleh nampak. Dia bersifat tak boleh nampak. Okey, jadi itu saja hari ni. Kita belajar dua benda. Pertama, kita belajar
memberikan respon terhadap dialog. Dan yang kedua, mengenal pasti isi tersurat dan isi tersirat. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Dan kalau boleh murid-murid sambung yang mana yang belum buat lagi, tolong buat. Muka surat 54, buku aktiviti jilid 1, muka surat 55 dan juga muka surat 56. Siapa yang belum buat, boleh buat. Okey, jadi itu saja. Terima kasih.